Dijemput Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk mula menjawab. Masa yang diberikan 30 minit. Ya. Terima kasih, Pak Menteri. Okey, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator yang telah membahaskan isu-isu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES sepanjang tempoh usul menjunjung kasih perbahasan titah diraja pada kali ini. Izinkan saya menjawab dan memberikan pandangan terhadap isu-isu yang dibangkitkan pada sesi perbahasan kali ini. Pertama sekali, Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris memohon kerajaan untuk mempertimbangkan bayaran pampasan yang setimpal kepada Kerajaan Negeri Kedah bagi pemeliharaan dan pemuliharaan hutan simpan hulu muda yang menjadi sumber bekalan air bukan sahaja untuk negeri Kedah tetapi juga untuk Pulau Pinang dan Perlis. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini tiada dasar khusus berhubung pampasan kepada kerajaan negeri bagi mengekalkan hutan simpan kekal. Pemberian pampasan yang bersifat ganti rugi ini perlu mengambil kira pelbagai aspek perundangan dan perlembagaan negara, keupayaan fiskal negara dan pelbagai lagi. Namun, untuk makluman ahli yang berhormat, NRES menyediakan insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan ataupun yang dipanggil sebagai Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation, EFT. Ini ialah satu dasar yang kita bangunkan beserta dengan UNDP melihat kepada model-model yang ada di beberapa negara termasuk negara Perancis, negara China, Brazil dan lain-lain lagi. Bagaimana pihak kerajaan pusat dapat menyalurkan dana kepada pihak kerajaan tempatan ataupun kerajaan negeri bagi kerajaan-kerajaan tersebut memelihara kawasan hutan dan kehidupan liar. Jadi kita telah membuat program EFT ini bagi kawasan-kawasan hutan tadahan air dan hutan perlindungan sedia ada serta bagi negeri yang menambah kawasan perlindungan dan hutan simpan kekal yang baru. Ya, sebagai makluman, ketika dasar ini mula-mula diperkenalkan Menteri Kewangan pada tahun 2019, jumlahnya ialah sebanyak 60 juta ringgit. Kemudian ia telah ditingkatkan kepada 70 juta ringgit pada tahun 2021-2022 dan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ada pada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia telah dinaikkan kepada 150 juta ringgit untuk tahun 2023 dan untuk tahun ini 2024 ia dinaikkan menjadi 200 juta ringgit. Jadi ia telah naik secara konsisten. Dan untuk makluman, Kedah telah menerima peruntukan EFT sebanyak 24,846,634 ringgit antara 2019 hingga 2023. Dan di bawah garis panduan pelaksanaan EFT ada 6 skop perbelanjaan yang meliputi aktiviti ataupun projek yang boleh dilaksanakan bagi tujuan berikut. Pertama ialah pemeliharaan kawasan perlindungan ataupun protected areas dengan izin sedia ada dan usaha ke arah menambah kawasan perlindungan baru. Kedua ialah pemeliharaan, restorasi dan pengayaan bagi pengekalan kawasan perlindungan. Ketiga, penyediaan dan pengurusan kemudahan di kawasan perlindungan. Keempat ialah pelaksanaan operasi risikan dan penguatkuasaan bagi pengawal sumber ekosistem, flora dan juga fauna. Kelima, pelaksanaan program penglibatan komuniti dan pembangunan kapasiti. Dan terakhir, pelaksanaan program bagi menggalakkan amalan pengurusan hutan secara berkekalan. Sehubungan itu, kerajaan-kerajaan negeri dimohon untuk memanfaatkan insentif kewangan EFT secara optimum bagi meningkatkan pengurusan kawasan hutan dan aktiviti konservasi lain sebagaimana yang terkandung dalam garis panduan tersebut. Dan kita berhasrat kalau hari ini pemberat dia masih lagi lebih kepada kuantiti. Jadi negeri-negeri yang ada hutan yang sedia ada yang besar, maka mereka bernasib baik. Tetapi kita akan beralih kepada pertimbangan 50-50 antara kuantiti dan kualiti. Jadi kualiti ini ialah usaha-usaha untuk memperbaiki kawasan hutan rosot ataupun menambah kawasan hutan dan sebagainya. Jadi ini akan memberi insentif lebih kepada negeri-negeri yang menunjukkan komitmen penambahbaikan.
Jadi antara 2019 sampai 2023, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan RM329,967,933 kepada kerajaan-kerajaan negeri di bawah program EFT. Kedua, Yang Berhormat Senator Tuan Manolan Mohamad mohon penjelasan Kerajaan Persekutuan mengenai sebab kelewatan dalam pewartaan tanah orang asli walaupun telah lulus di peringkat kerajaan negeri. Kita juga disarankan untuk menyelesaikan isu kelewatan dan pewartaan ini menerusi platform Majlis Tanah Negara. Secara asasnya, Seksyen 7 Akta Orang Asli 1954 memberi kuasa yang jelas kepada pihak berkuasa negeri bagi melaksanakan pewartaan tanah rizab orang asli. Menerusi pewartaan yang sah dari segi undang-undang, hak masyarakat orang asli terhadap tanah tersebut akan kekal terpelihara seperti yang dihasratkan oleh Akta 134. Walau bagaimanapun, kita semua tahu, dengan izin, land is a state matter. Kemajuan urusan pewartaan ini adalah bergantung kepada komitmen pihak berkuasa negeri. Manakala proses pewartaan ini pula adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA, dan juga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW. Jadi seperti mana sedia maklum, Majlis Tanah Negara ditubuhkan di bawah Perkara 91/5 Perlembagaan Persekutuan sebagai platform rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri berkaitan pemajuan tanah bagi maksud perhutanan, perlombongan, pertanian ataupun apa-apa perundangan yang berkaitan dengannya. Sebagai rekod, Majlis Tanah Negara ke-65 yang bersidang pada 4 Disember 2009 telah bersetuju dengan dasar pemberi milikan dan pembangunan tanah kepada orang asli untuk kegunaan pertanian dan kediaman, tertakluk kepada beberapa syarat ataupun sekatan kepentingan. Dasar yang dibentangkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ketika itu adalah bagi mencapai objektif-objektif berikut. Pertama, membantu meningkatkan taraf sosioekonomi dan juga kualiti hidup orang asli melalui pembangunan tanah secara terancang dan bersepadu bagi memastikan orang asli dapat turut serta dalam arus pembangunan negara. Kedua ialah mewujudkan budaya hidup positif dalam kehidupan orang asli tanpa mengamalkan budaya pindah randah yang kita tahu ada kesan yang negatif daripada segi aspek sosial kepada masyarakat orang asli, ada juga kesan negatif dari sudut ekonomi dan juga kepada alam sekitar sekeliling. Dan akhir sekali ialah untuk mempercepatkan usaha pembasmian kemiskinan tegar dan mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan masyarakat orang asli. Sungguh Perkara 91/5 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri hendaklah mematuhi dasar yang dibentuk oleh MTN ataupun Majlis Tanah Negara. Pelaksanaan dasar ini di peringkat negeri adalah bergantung kepada komitmen pihak berkuasa negeri. Bagi membantu menyusuli perkara ini, NRES akan mengesyorkan kepada KKDW untuk membentangkan status terkini pewartaan tanah rizab orang asli serta dasar pemberi milikan dan pembangunan tanah kepada orang asli untuk kegunaan pertanian dan kediaman dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara yang akan datang. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Nelson Anak Lelaki Ranganathan memohon penjelasan berhubung status tapak baru bagi kuil Sri Madurai Viren sebagaimana yang telah dijanjikan oleh kerajaan. Pada waktu ini, kuil Sri Madurai Viren Maha Kaliaman Alayam terletak di pekarangan Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, iaitu di Lot 151, Grant 49476, Seksyen 87 Bandar Kuala Lumpur yang dipegang hak miliknya oleh kerajaan menerusi Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP. Berdasarkan perundangan, tanah hak milik boleh diserah balik kepada pihak berkuasa negeri selaras dengan Perkara 86 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, persepakatan telah diperolehi untuk menempatkan kuil Sri Madurai Viren Maha Kaliaman Alayam di lokasi yang baru di atas sebahagian lot 151 yang sama. Sehubungan itu, bagi membolehkan proses serah balik itu dilaksanakan, Kementerian menerusi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG telah mendapat ulasan teknikal daripada Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan KL dan Kementerian Kesihatan Malaysia selaku Kementerian Jabatan Pengguna KGP
Berdasarkan rekod, KKM telah bersetuju dengan perpindahan ke lokasi baharu takluk dengan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pihak pemohon iaitu pihak kuil. Secara umum, syarat yang ditetapkan adalah melibatkan laluan masuk ke kuil dan penggunaan kawasan sekeliling serta kos-kos yang perlu ditanggung. Selaras dengan status semasa ini, pihak PTG Wilayah Persekutuan KL hendaklah mengemukakan semula permohonan serahan balik jika syarat-syarat yang dinyatakan di atas dapat dipersetujui oleh pihak kuil. Tuan Yang di-Pertua, NRES menjunjung kasih akan titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mencerminkan keprihatinan Baginda Tuanku terhadap permasalahan rakyat dan kebijaksanaan dalam urusan pentadbiran negara. Titah ucapan Tuanku menyentuh tentang kecekapan proses kerja, tadbir urus dan mengamalkan prinsip kerja berintegriti akan menjadikan agenda NRES dalam meningkatkan perkhidmatan kepada rakyat. Kami sentiasa komited dalam menerajui agenda kelestarian alam sekitar termasuk komitmen-komitmen kita sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa termasuk ke arah mencapai aspirasi global Matlamat Pembangunan Mampan 2030 ataupun Sustainable Development Goals dengan izin. Berdasarkan matlamat tersebut, sasaran-sasaran utama di bawah portfolio kementerian merangkumi aspek pengurusan alam sekitar, tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, usaha menyokong transisi kepada ekonomi hijau, tumpuan kepada usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hutan dan kepelbagaian biologi serta memperkasa kecekapan tadbir urus sumber semula jadi bagi menjamin kemampanan pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Bagi memastikan inisiatif ke arah kelestarian alam sekitar dilaksanakan secara berkesan melalui pendekatan seluruh negara ataupun whole of nation approach, Kementerian akan terus memperkukuh dan menjalin kolaborasi strategik bersama-sama dengan kementerian, jabatan dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri, pemegang-pemegang tak berkepentingan melibatkan pihak swasta, pihak akademia, pertubuhan masyarakat awam, golongan belia serta komuniti di peringkat akar umbi. Mengakhir sesi penggulungan ini, sukacita sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Senator sepanjang tempoh perbahasan ini. Saya berharap kita dapat bekerjasama demi kepentingan negara dalam menjaga, mengurus dan memelihara sumber-sumber alam serta menghadapi cabaran perubahan iklim dan juga cabaran kepupusan biodiversity dan pencemaran alam sekitar yang kita hadapi pada hari ini, ya, agar kita dapat meninggalkan satu bumi yang lebih baik untuk masyarakat dan generasi masa hadapan. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk juga mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua yang beragama Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.